Presiden untuk memberi ucapan dasar. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر عملي wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Yang berbahagia Datuk Seri Ahmad Fazal Haji Azumu, Timbalan Presiden, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Naib Presiden, Yang Berhormat Dr. Muhammad Radhi Jidin, Naib Presiden, Yang berbahagia Datuk Seri Na binti Muhammad Harun, Ketua Sri Kandi, Yang Berhormat Tuan Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal, Ketua Amada, Yang berbahagia Cik Nurul Fadilah binti Kamarudin, Ketua Sekandi Muda, Wakil Ketua Bersekutu, Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin Sedusa Agong, Yang berbahagia Datuk Muhammad Saleh Benturi, Bendahari Agong, Yang Berhormat Senator Datuk Razali bin Idris, Ketua Penerangan, Yang Berhormat Datuk Dr. Dominic Lau, Presiden Parti Gerakan, Wakil-wakil pimpinan parti-parti komponen daripada PAS dan SAPP, Yang berbahagia dan Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Pimpinan Tertinggi, Jawatan Kuasa Sayap-Sayap, Bersatu, Sri Kandi, Amada, Sri Kandi Muda dan Bersekutu, Dev-dev jemputan, ahli-ahli yang berhormat, para perwakilan dan pemerhati pada seluruh negara yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpah izin dan inayahnya kita dapat bersama-sama hadir ke Perhimpunan Agong Tahunan Parti Pribumi Bersatu Malaysia kali yang kelima pada pagi yang amat berbahagia ini. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan pada semua pimpinan parti-parti anggota Perikatan Nasional, wakil-wakil pertubuhan bukan kerajaan dan semua hadirin yang sudi hadir dalam majlis peresmian Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu pada pagi ini. Terima kasih. Syukran. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua para perwakilan yang hadir daripada seluruh pelosok tanah air untuk melaksanakan tanggungjawab kita kepada parti kita, iaitu melaksanakan Perhimpunan Agong pada setiap tahun
selaras dengan kehendak perlembagaan parti dalam Akta Pertubuhan 1966. Kita juga telah melaksanakan persidangan-persidangan di peringkat cawangan dan bahagian-bahagian dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Ini semua adalah penting untuk memastikan parti kita sentiasa mematuhi kehendak perlembagaan parti dan undang-undang negara. Di awal ucapan saya ini, saya ingin memaklumkan bahawa di dalam syarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu semalam, saya telah pun menawarkan untuk meletak jawatan sebagai Presiden Bersatu. Ini adalah disebabkan oleh kedudukan saya pada masa ini yang sedang berhadapan dengan beberapa pertuduhan di mahkamah. Sebagai mendukung prinsip dan moto perjuangan parti kita iaitu bersatu, bermaruah dan beramanah, saya mengambil tanggungjawab sepenuhnya di atas pertuduhan terhadap diri saya. Walau bagaimanapun, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu sebagaimana yang telah dimaklumkan menolak tawaran saya untuk meletak jawatan. Dan parti ini, perwakilan pada hari ini telah juga meluluskan usul menolak peletakan jawatan Presiden, dan atas kehendak Perhimpunan Agung Tahunan, saya meneruskan tugas saya sebagai Presiden Parti. Saya amat terharu dengan sokongan yang agak luar biasa. Saya kira agak 3 kali bangun. Bentang bangun, disokong bangun, akhirnya juga semua bangun. Dan saya ingin menyatakan rasa terharu dan juga bangga di atas sikap dan semangat setia kawan dan kesetiaan yang saudara-saudara tunjukkan pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan, dan saya akan teruskan tugas saya untuk memimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan juga Parti Perikatan Nasional, insya-Allah. Saya berdiri di sini pada hari ini untuk meresmikan Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu. 2 hari yang lalu saya telah diheret ke mahkamah untuk menghadapi 6 pertuduhan menggunakan kedudukan saya sebagai Perdana Menteri untuk menerima sumbangan dana politik untuk bersatu. Esok pula saya akan menghadapi satu lagi pertuduhan yang sama di Mahkamah Session Shah Alam. Kesemuanya 7 pertuduhan di atas saya ini sebagai Presiden Bersatu, bukan sebagai pribadi saya sebagai Muhyiddin Yassin. Jika didapati bersalah, na'udzubillah min zalik, saya akan dihukum penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali nilai sumbangan yang diterima oleh Bersatu. Mungkin tak mampu saya bayar. Kalau tak boleh bayar, apalah akibatnya? Dan ini adalah pertama kali dalam sejarah negara seorang presiden parti politik didakwa di mahkamah kerana partinya menerima sumbangan dana politik. Tak pernah berlaku. Saya saudara tahu telah berada dalam politik negara ini selama lebih 50 tahun. Tak muda dah pun. Tapi masih handsome lagi. Parti politik tidak menjalankan perniagaan untuk menjana pendapatan. Untuk apa? Untuk membiayai kegiatan parti termasuk pilihan raya. Mana kita ada bisnes? Dan oleh itu sumber dana parti politik kesemuanya, bukan saja Bersatu, adalah sumbangan daripada para ahli, daripada penyokong-penyokong parti,
Termasuk juga di kalangan itu adalah ahli-ahli perniagaan, hartawan, dermawan, yang tahu bahawa perjuangan kita adalah perjuangan yang benar, yang ikhlas, mau menyokong perjuangan parti kita. Tanpa sumbangan dana, tentulah ada agak sukar untuk sebuah parti politik untuk menjalankan fungsinya dalam sebuah negara demokrasi seperti Malaysia ini. Tak mungkin boleh berlaku. Dalam kes bersatu ini, demi untuk memastikan ketulusan dan integriti dalam pengurusan keuangan parti, saya telah menetapkan supaya setiap sumbangan kepada Bersatu mesti dimasukkan terus ke dalam akaun bank Bersatu, bukan ke dalam akaun saya ataupun melalui saya. Tidak sekali-kali. Not even a single cent. Setiap sumbangan ini diuruskan dengan tulus oleh Bendahari Agung kita yang memang beramanah, Datuk Saleh Baljuri. Menyelia hal ehwal keuangan parti selaras dengan fungsi beliau di bawah perlembagaan parti. Apabila kita menerima sumbangan kecil ataupun besar, beliau akan memasukkannya ke dalam akaun parti dan menyimpan rekod dengan cukup teliti dan kemas. Terima kasih pada Datuk Bendahari Agung kita. Akaun parti pula diaudit. Macam yang baru dibentang tadi telah pun diaudit oleh juru audit yang bertauliah. Dan akhirnya dibentangkan dalam Perhimpunan Agung tahunan seperti hari ini untuk saudara-saudari meneliti. Jadi sebagai sebuah parti yang memperjuangkan nilai integriti dan amanah, kita tidak ada apa-apa yang hendak kita sembunyikan di dalam pengurusan keuangan parti kita. Rekod akaun Bersatu pula disimpan oleh Bendahari Agung. Setiap aliran wang masuk dan keluar boleh disemak. Adakah terdapat rekod saya mengambil wang yang disumbangkan pada parti untuk kegunaan saya? Tidak ada. Yang ada, saudara, boleh rujuk balik pada akaun yang lalu. Bila saya memulakan dan menubuhkan parti, penyumbang pertama ialah saya sendiri. Disebutkan dalam akaun itu ialah pendahuluan yang sampai hari ini Bersatu tak bayar lagi. Jika ada, kalau disebutkan saya mengambil walau sekecil mana pun daripada Bersatu, pasti SPRM telah menjumpainya. Bukti dah tentu akan ada kerana semua rekod akaun Bersatu hari ini telah dirampas oleh SPRM. Yang jelas dalam semua 7 pertuduhan yang dikenakan ke atas saya, tidak ada satu pun pertuduhan yang berkaitan dengan wang masuk ke akaun saya. Semuanya masuk ke akaun Parti Bersatu. Jadi saya rasuah. Adakah saya rasuah? Pada mulanya apa yang berlaku? Mereka atau dia menuduh saya menyelewengkan 600 bilion. Lepas itu turun pada 530 bilion. Lepas itu turun lagi 92.5 bilion. Turun lagi pada 4 hingga 5 bilion. Lepas itu 300 juta. Saya tak tahu daripada mana angka ini diperolehi. Yang tuduhnya siapa? Tidak lain daripada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Berat tak, saudara? Patut apa kita buat? Tetapi apabila dituduh di mahkamah, saya dituduh di mahkamah, tidak ada satu pun pertuduhan yang mengatakan saya mengambil wang rasuah.
Ini berulang saya cakap supaya perwakilan faham. Turun ke dataran, ke bawah untuk mencerita lapangan, untuk menjelaskan situasi sebenar supaya rakyat terutamanya jangan tidak faham dan tidak mengerti. Dan ini saya sebutkan penting untuk saya jelaskan pada para wakilan dan ahli-ahli bersatu. Saya tidak mengambil rasuah walau satu sen pun. Faham? Faham? Tetapi oleh kerana kedudukan saya sebagai Presiden Bersatu dan pengurusi Perikatan Nasional dilihat sebagai pencabar utama kepada Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Yang kedua-duanya kita tahu telah pun menubuhkan kerajaan campuran. Luar tabi'i memang ada dalam teks saya. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi sebab itu saya telah pun dijadikan mangsa pendakwaan politik terpilih dan juga yang terancam. Saya nak cabar pada SPRM supaya siasat Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi kenapa? Mereka berdua adalah Presiden PKR dan UMNO. Betul tak? Tanya dia, SPRM. Siasat dia. Daripada mana punca pendapatan PKR dan UMNO dapat ini? Sejak zaman pertama sampai ke hari ini. Daripada mana sumber PKR? Daripada mana sumber UMNO? Atau tambahan, daripada sumber manakah DAP dan Pakatan Harapan terima setakat ini? Jawab. Jawab. Adakah tidak mereka juga menerima dana politik daripada ahli perniagaan? Nah, sebelum PRU ke-15, UMNO adalah parti utama dalam kerajaan persekutuan. Perdana Menteri pun daripada UMNO. Dan parti UMNO ini juga mengetahui kerajaan negeri Perlis, Perak, Pahang, Melaka, Johor. Nak tanya, ada tak UMNO ataupun adakah UMNO tidak menerima sumbangan dana politik daripada ahli-ahli perniagaan? Jawab. PKR pula apa dia? Dia mengetuai Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, DAP di Pulau Pinang. Tanya mereka, adakah PKR dan DAP tidak menerima sumbangan dana politik daripada mana-mana ahli perniagaan? Dah. Lepas tu banyak juga laporan-laporan yang telah dibuat oleh ahli-ahli parti kita sendiri. Minta supaya SPRM menyiasat sumber dana parti-parti lain. Dah buat tak belum? Tak, yang kita suruh SPRM siasat parti lain tu dah buat ke belum? Tak buat lagi. Yang disiasat hanyalah Bersatu. Dan yang didakwa hanyalah saya sebagai Presiden Bersatu. Parti lain, presiden parti lain dikecualikan daripada siasatan dan pendakwaan. Bukankah ini suatu bentuk pendakwaan politik yang dikatakan terpilih? Malah semasa proses siasatan masih berjalan, kita tahu banyak kali media arus perdana ni secara tidak bertanggungjawab dan berniat jahat telah memetik sumber-sumber tidak bernama SPRM, kata mereka. Mengatakan apa? Saya ini akan ditahan dan didakwa. Seolah-olahnya mereka ini telah tahu bahawa saya akan didakwa. Walaupun siasatan belum lagi selesai. Mungkin bagi mereka, by hook or by crook, I must be charged.
Dah terancang awal dah. Set the mind. Nobody else we have to charge Muhyiddin Yassin. Irrespective whether there are any valid cases or not, I will have to do that. Ini yang berlaku. Jadi apa maknanya ni? Adakah siasatan ke atas saya dilakukan secara bebas? Jika keputusan untuk mendakwa telah dibuat oleh pihak tertentu sebelum siasatan dilengkapkan. Apa makna ni? Saya bukan nak melepaskan geram. Nak meluahkan perasaan. Boleh tak? Jadi saya nak ingin tegaskan di sini bahawa saya tidak bersalah. Dan sekalanya saya akan jawab pertuduhan ini di mahkamah kelak. Dan mahkamah saya harap akan berlaku adil kepada saya. Saya dah bincang dengan pasukan peguam saya. Pendakwaan ke atas saya mempunyai banyak kelemahan katanya. Ia dibuat bukan kerana ada asas bukti yang kukuh. Katanya ialah kerana ada arahan daripada orang atasan. Orang atasan siapa? InsyaAllah saya berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saya diberikan keadilan di mahkamah. Tetapi saudara, pemangsaan politik atas Bersatu ini telah pun berlaku. Tadi disebutkan, akaun bank Bersatu telah pun dibekukan. Dan terkini saya diberitahu bahawa akan disita dan dirampas tidak berapa lama lagi. Macam mana perasaan saudara? Ini bukan akaun saya. Akaun saya tidak dibekukan. Mudah-mudahan tidak akan dibekukan. Akaun Bersatu yang dibekukan. Dan ini bermakna bahawa parti kita sekarang ini tidak mempunyai wang. Tak ada duit. Nak membayar gaji pekerja di ibu pejabat. Sewa pejabat. Bil utility. Pembahagian yang kita buat tiap-tiap bulan pada semua bahagian-bahagian di seluruh negara. Jadi kita tidak ada mempunyai dana untuk membiayai aktiviti parti dan juga kempen pilihan gaya di 6 buah negeri tidak berapa lama lagi. Ini sebab dia ambil tindakan kalau boleh sekarang. Dibunuhnya kita. Inilah sebabnya sebenarnya pendakwaan ke atas saya dilakukan dengan begitu cepat. Dan tujuan mereka tidak lain adalah untuk melumpuhkan Bersatu sebelum berlangsungnya pilihan raya negeri-negeri. Mereka takut sebenarnya. Takut dengan pengaruh Bersatu, takut dengan pengaruh Perikatan Nasional. Bagaimana yang telah pun kita tunjukkan dalam pilihan raya umum yang lalu. Mereka takut kalah. Kerana itu pemangsaan politik secara terpilih ini saudara, telah pun dilakukan dengan rakusnya ke atas Bersatu. Selain akaun parti dibekukan dan pemimpin parti ditahan riman dan didakwa, vendor dan pembekal bahan-bahan perkhidmatan Bersatu juga disiasat. Sampai ke gitu sekali. Yang kita buat t-shirt, cap, gambar Abah itu semua bukan untuk kita pesan pada pihak syarikat. Mereka juga disiasat sampai ke bawah. Apa tujuan mereka disiasat? Sebagai pembekal dan vendor, mereka tidak ada kena-mengena dengan sumbangan dana politik pada Bersatu. Mereka membekalkan perkhidmatan ataupun barangan yang kita perlukan. Dan kita pula membayar mereka ini atas perkhidmatan barangan yang dibekalkan. Nothing wrong. Mereka juga disiasat. Jadi saya tak nampak apa tujuan lain selain untuk menakut-nakutkan pihak ketiga yang berurusan dengan Bersatu ini. Walaupun semua urusan perolehan dilaksanakan mengikut proses dan tata cara keuangan parti yang sah, mereka tidak peduli. Tujuan jahat mereka ialah supaya selepas ini tidak akan ada lagi pihak yang ingin berurusan dengan Bersatu kerana takut disiasat. Dan tidak akan ada lagi pihak yang ingin memberikan sumbangan pada Bersatu
kerana takut menjadi mangsa pendakwaan terpilih politik ini. Apa jadi? Lumpuhlah Bersatu. Kalau lumpuh Bersatu, lumpuhlah juga Perikatan Nasional. Dan inilah tujuan sebenar mereka. Selain itu, mereka juga cuba memberikan gambaran buruk terhadap Bersatu dan Perikatan Nasional. Awal-awal lagi, Anwar Ibrahim telah pun menuduh bahawa kita menerima dana politik hasil daripada wang judi katanya. Kononnya untuk menunjukkan pada rakyat bahawa parti kita ini menerima dana daripada hasil yang haram. Haram di sisi agama, haram di sisi undang-undang negara. Haram jadah. Itu tak ada dalam teks saya. Jadi apabila mereka ini membuat pertuduhan yang tidak berasas pada saya, tidak ada pula disebut dana yang terima daripada tauki judi. Sebahagian besar dana yang diterima oleh Bersatu antara lain daripada sumbangan ikhlas yang tidak memerlukan balasan daripada Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Kena tepuk kuat-kuat ni, terutama orang Kedah. Sebutkan ni pasal dalam pertuduhan ada sebut nama dia. Siapa tahu saya, dan saya sudah lama berakan baik dengan beliau. Hampir lebih 40 tahun kalau tak silap saya. Isteri saya di kat sini. Kita tahu siapa dia. Dia seorang hartawan dan dermawan. Orang Melayu yang banyak menyumbang untuk tujuan amal dan kebajikan. Yayasan Al-Bukhari antara yayasan yang terbesar. Membina universiti, kolej, bantuan madrasah untuk pendidikan, beasiswa. Saya tak fikir sumbangan yang beliau berikan pada Bersatu adalah hasil wang judi. Ataupun niat sesuatu untuk dapat balasan sesuatu. Saya tak fikir begitu. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, kita mesti bangkit melawan hal ini. Mereka boleh dakwa saya, mereka boleh aniaya saya, tetapi mereka tak boleh hancurkan Bersatu. Never. Bersatu ini bukan saya, Bersatu ini kita semua. Dan mereka mendakwa saya untuk melemahkan saya. Mereka juga dakwa Datuk Wan Saiful, bekas ketua penangan kita, untuk melemahkan saf pimpinan Bersatu. Tetapi mereka lupa, seorang didakwa, jutaan ahli dan penyokong Bersatu akan bangkit bangun menentang kejahatan kerajaan luar tabi'in. Betul tak? Jadi sebab itu kita jangan merasa lemah. Jangan rasa gundah gulana, takut. Dan siri pemangsaan politik yang sekira akan terus dilakukan oleh mereka terhadap kita. Kita bukan tidak pernah berhadapan dengan cabaran dan dugaan seperti ini. Kalau kita ingat, di peringkat awal dahulu kita pernah melalui episod di mana parti kita hampir-hampir diharamkan oleh pendaftar pertubuhan kerana kita didakwa tidak mematuhi perlembagaan parti. Ini di peringkat awal-awal dulu. Kita tentunya masih ingat. Sehari sebelum parlimen dibubarkan untuk mengadakan PRU ke-14, pendaftar pertubuhan mengeluarkan perintah pembubaran sementara terhadap Bersatu. Mungkin yang baru tak tahu ataupun tak ingat. Saya pengasasnya saya masih ingat. Dan ramai di hadapan di sini dan di bawah juga ada yang pengasas. Kita dikatakan apa? Gagal mengadakan perhimpunan agung tahunan seperti yang dikehendaki oleh perlembagaan parti. Walaupun kita telah jelaskan pada pendaftar pertubuhan bahawa semua langkah yang diambil adalah tidak bercanggah dengan perlembagaan parti, tetapi perintah pembubaran sementara tetap juga diambil terhadap Bersatu. Maknanya apa? Maknanya Bersatu ni hebat dan cukup pengaruh
Sebab tu dia nak aniaya kita. Bukan saja sekarang, tapi pada masa-masa yang lepas. Kita tahu ini adalah tindakan yang bermotifkan politik semata-mata untuk menyekat kemarahan bersatu. Yang semakin hari semakin mendapat sokongan daripada rakyat dalam usaha kita waktu itu untuk menentang kleptokrasi. Undang-undang dan institusi kerajaan telah digunakan oleh Kerajaan Barisan Nasional pada masa itu untuk nak melumpuhkan bersatu. Dan sebagai parti pembangkang, kita menjadi mangsa kerakusan kuasa parti pemerintah yang menjadi parti lawan kita itu. Namun semua itu tidak melemahkan kita. Kita bangkit dan bangun dengan segala kudrat yang ada hingga kita berjaya menjatuhkan kerajaan kleptokrat UMNO dan Barisan Nasional. Dan kita menamatkan dominasi mereka selama 6 dekad dalam pemerintahan negara. Hebat tak kita? Mereka takut dengan kita. Pada masa itu ramai yang tidak yakin dengan keupayaan bersatu. Maklumlah parti baru nak menewaskan UMNO dan Barisan Nasional yang sudah terbentuk 7 dekad lamanya. Ramai yang kata takkanlah ular lidi boleh menelan naga. Malahan ramai penganalisis politik yang mengatakan UMNO dan Barisan Nasional boleh menang majoriti 2/3 dalam PRU yang ke-14. Nyatalah mereka ini silap. Daripada sebuah parti pembangkang yang lahir atas semangat perjuangan untuk menyelamatkan Malaysia daripada cengkaman kleptokrasi, Bersatu telah menjadi parti kerajaan pada waktu. Dalam pilihan raya umum ke-15 yang baru lalu, alhamdulillah, sokongan rakyat utamanya orang-orang Melayu dan Bumiputera kepada Bersatu semakin kuat. Berkat kerjasama dan perpaduan kita yang kukuh dengan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional, PAS, Gerakan, SAPP, kita telah pun berjaya menambah bilangan kursi parlimen daripada 13 kursi dalam PRU yang ke-14 kepada 31 kursi dalam PRU yang ke-15 bawah ini. Dan ini adalah satu peningkatan kekuatan hampir 3 kali ganda dalam tempoh hanya 1 penggal pilihan raya. Hebat tak kita? Ya. UMNO yang menjadi parti lawan kita pula hanya dapat berapa? 26 kursi. Kedudukan mereka telah merosot sejak beberapa pilihan raya yang lalu. Sekarang parti kita lebih besar daripada UMNO. Bukan kita nak mendabik dada dan bersikap sombong. Hakikat dan realitinya parti kita hanya dalam 1 tempoh penggal pilihan raya telah dapat menguasai bilangan yang jauh lagi besar daripada parti UMNO. Dalam tempoh hanya 7 tahun, Bersatu telah pun berjaya mengatasi UMNO yang kini telah menjangkau usia 77 tahun. Jadi kita bukan lagi ular lidi dan UMNO bukan lagi naga. Betul tak? Semua ini saudara berlaku ialah kerana terdapat perubahan sikap dan minda rakyat terhadap parti-parti politik. Mereka tidak lagi hari ini berfikiran statik ataupun jumud. Dalam nak menyokong sesebuah parti politik, mereka menilai parti politik berasaskan nilai dan budaya yang dipegang oleh parti, para pemimpin parti, ahli-ahli parti, kesemuanya ini dijadikan asas penilaian oleh pihak rakyat jelata. Rakyat hari ini semakin menghargai nilai-nilai integriti. Mereka juga menilaikan soal nilai-nilai jujur, bersih, amanah dan prihatin sebagai nilai politik yang utama. Mereka akan menyokong parti yang mengamalkan nilai-nilai sebegini. Dan nilai-nilai ini ada pada Bersatu dan Perikatan Nasional. Dan kerana itu dalam pilihan raya umum yang lalu terbentuk suatu gelombang rakyat yang besar, khususnya di kalangan pengundi Melayu dan Bumiputera dan anak-anak muda. Anak-anak muda hebat menyokong Perikatan Nasional pada yang PRU yang lepas. Dan dengan gelombang sokongan rakyat, Perikatan Nasional berjaya memenangi 74 kursi
dalam pilihan raya umum yang lalu, sahabat kita dapat PAS dapat 44 kursi. Dan kita juga berjaya membentuk kerajaan di negeri Perlis. Kedah, Kelantan, Terengganu, tambah satu lagi Perlis, semuanya di bawah kita. Dipimpin oleh pemimpin PAS. Jadi, kita telah memenangi 14 daripada 15 kursi yang ada di DUN negeri Perlis. Kita juga saudara hampir-hampir berjaya membentuk kerajaan negeri Perak dan Pahang. Entah macam mana sedikit perubahan berlaku, kita tak menjadi kerajaan di situ. Dan ini adalah satu pencapaian yang amat memberangsangkan buat sebuah gabungan parti politik yang baru pertama kali memasuki gelanggang pilihan raya umum di peringkat persekutuan. The first time ever, and we achieve great success. Congratulations. Tahniah saya nak ucapkan pada 74 ahli parlimen dan 57 ADUN Perikatan Nasional yang telah menang dalam PRU yang lalu. Tahniah dan terima kasih. Yang tidak terhingga juga saya ucapkan pada semua jentera dan penyokong parti yang telah pun bekerja keras dengan penuh semangat dan komitmen untuk memastikan kemenangan Perikatan Nasional kita. Lebih memberangsangkan, Perikatan Nasional telah muncul sebagai parti pilihan utama masyarakat Melayu dan Bumiputera di negara kita. Dianggarkan sekitar 60% pengundi Melayu dan Bumiputera telah memilih Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum yang lalu. Dan saya percaya, lebih ramai lagi pengundi Melayu dan Bumiputera telah dan akan beralih menyokong Perikatan Nasional setelah UMNO memilih untuk bersekongkol dengan DAP dan Pakatan Harapan dalam kerajaan. Ramai lagi akan berhijrah. Eloklah mereka meninggalkan UMNO bersama kita. Dengan dokongan sebahagian besar masyarakat Melayu dan Bumiputera, saudara-saudara, dan juga masyarakat pelbagai kaum, Perikatan Nasional telah muncul sebagai sebuah kuasa politik baru di negara kita ini. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, PRU 15 adalah kemenangan tertangguh sebenarnya buat bersatu dan Perikatan Nasional. Kenapa tertangguh? Kita telah berjaya di peringkat awal mendapat sokongan 115 ahli parlimen, Dewan Rakyat. Kita tahu kenapa, bukan? Tan Sri Rais di sini pun faham kenapa. Tapi ini semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perikatan Nasional tidak menjadi kerajaan persekutuan pada kali ini. Pada kali ini. Mungkin Allah ingin menguji kesabaran kita. Dan sesungguhnya Allah bersama-sama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dokongan rakyat yang semakin kuat pada Perikatan Nasional, PRU 16 nanti insyaAllah akan menjadi milik kita, Perikatan Nasional. Sebagai seorang Islam, saya percaya pada qada dan qadar yang menjadi sebahagian daripada rukun iman. Karena itu kita mudah menerima hakikat dengan hati yang terbuka bahawa Perikatan Nasional kali ini menjadi pembangkang. Tak apa. Kita tidak kecewa ataupun kita merasa gundah gulana. Malah dengan jiwa yang besar, kita terus mara ke hadapan sebagai pembangkang yang berwibawa. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Bersatu dan Setiausaha Agung Perikatan Nasional yang telah dipersetujui oleh Majlis Tertinggi Perikatan Nasional untuk dilantik sebagai Ketua Pembangkang. Dia telah menunjukkan kehebatan dan kegarangannya di dalam parlimen bau-bau ini. Saya juga nak mengucapkan tahniah kepada semua ahli parlimen Perikatan Nasional yang menunjukkan prestasi yang cukup cemerlang di parlimen. Macam dah berpuluh tahun duduk dalam parlimen. Ucapan-ucapan mereka ni padat, berisi, berfakta, bernas. Kelakuan mereka juga tertib, beradab. Tak seperti gelagat setengah-setengah ahli parlimen di sebelah sana yang menjadi Dewan Rakyat seperti sarkas.
Monyet. Untuk pengetahuan saudara, kita juga dah membentuk kluster-kluster ahli parlimen. Kita panggil portfolio. Mereka panggil sebagai kabinet bayangan. Ya, berdasarkan bidang-bidang utama yang membuktikan kesungguhan kita untuk membawa suara dan isu rakyat ke parlimen dengan cara yang lebih berkesan lagi. Tahniah dan terima kasih pada Sekretariat Perikatan Nasional yang menguruskan hal begini. Saudara sekalian, saya percaya rakyat menilai prestasi kita berdasarkan adab, tertib, nilai yang kita amalkan. Juga idea-idea bernas yang kita kemukakan untuk mengatasi permasalahan rakyat. Apalagi dalam keadaan kerajaan hari ini, tidak mempunyai sebarang idea yang bernas untuk menyelesaikan masalah rakyat. Menambah masalah ada. Misalnya saya heran, bila Perdana Menteri mencadangkan di Dewan Rakyat beberapa hari yang lalu, supaya wang KWSP dicagarkan untuk membolehkan pencarum berhutang dengan bank. Bijak ke tidak? Bijak ke tidak? Apa dia? Bodoh. Yang mohon pengeluaran wang KWSP ini, kebanyakannya adalah orang susah. Orang Melayu kita. Ini apa maknanya? Adakah kerajaan nak menggalakkan orang-orang Melayu, orang yang susah ni berhutang lagi? Jika mereka ni dah tak mampu nak bayar hutang, wang KWSP mereka juga akan lesap dengan tanggungan faedah yang akan dikenakan oleh bank. Apalah cadangannya. Baru-baru ini juga dalam bajet dia berikan suntikan 1 bilion dalam KWSP. Nak diagihkan RM500 pada B40. Suntik di dalam tu, mana duit masuk kat situ. Yang rakyat mahu apa? Duit dikeluarkan. Kenapa dia buat begitu? Apa dia? Ini semua kan membebankan rakyat, betul tak? Cadangan pun tak masuk akal. Tak tahu apa nak katalah Perdana Menteri awak ni. Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Kerajaan Luar Tabi'i. Jadi tak heranlah ya, saudara. Rakyat memberikan markah yang amat rendah kepada kerajaan campuran PSBN. Dalam satu kaji selidik yang dilaksanakan oleh sebuah firma penyelidikan dengan kerjasama media arus perdana, tidak ada seorang pun menteri kerajaan campuran ini mendapat skor lebih daripada 50%. Sini ramai guru kan? Guru ramai tak? Kalau tak sampai tahap itu, apa guru bagi? Fail. Jadi dalam maknanya dalam tempoh yang singkat, rakyat telah memberikan markah gagal pada kerajaan ini. Bukan kita yang kata mereka gagal, rakyat kata mereka gagal. Agak mungkin kejayaan mereka yang paling besar setakat inilah mendakwa saya di mahkamah. Itu sajalah. Yang lain, elak. Saya di Palmo cakap elak. Semua tak ada elak, elak. Siapa orang Tamil sini? Jadi inilah cara Perdana Menteri dan Menteri-Menteri menguruskan negara. Dan saya yakin kerajaan campuran ini akan mendapat markah gagal sepanjang masa. Kalau beginilah cara mereka menguruskan negara. Nah, apabila tiba PRU ke-16, atau manalah tahu kemungkinan juga sebelum PRU ke-16, mereka dah jadi drop out. Boleh tak? Ya, ini sistem demokrasi, kita hormat. Tapi manalah tahu segala-galanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang ini mereka ada majoriti 2/3 di parlimen. Tetapi mereka sebenarnya tidaklah sekuat mana pun. Parti-parti yang membentuk kerajaan yang mereka kata kerajaan apa ni? Dia kata kerajaan perpaduan. Dia kata kerajaan hoi, hoi ya hoi. Hoi, hoi ya hoi. Hoi, hoi ya hoi.
Tapi dia bentuk kerajaan dalam bahasa Inggerisnya ialah strange bedfellows. Dia tidur setilam dan sebantal, tapi mimpi tak pernah sama. Walaupun namanya kerajaan perpaduan, tetapi mereka tidak berpadu. Kita boleh nampak kerapuhan hubungan mereka apabila mereka berbalah sama sendiri di parlimen. Parti yang sama bergaduh sama sendiri. Mana perpaduannya? Ini rakyat nampak sendiri telatah mereka. Jadi saya nak pesan pada sang penguasa di Putrajaya ni, siapa dia? Nak pesan pada sang penguasa di Putrajaya, berpada-padalah. Jangan terlalu rakus menggunakan kuasa, mengikut hawa nafsu dan dendam kesumat. Tidak ada kuasa yang kekal, melainkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat ketiga, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maksudnya ialah, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang punya kuasa pemerintahan, engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan pada sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah juga yang mencabut kekuasaan pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan kehendaki sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Dalam kekuasaan engkaulah saja adanya segala kebaikan, dan sesungguhnya engkau maha kuasa atas setiap sesuatu. Saudara-saudari sekalian, jadi jangan kita biarkan Bersatu ini dihancurkan oleh kerajaan luar tabi'i yang dipimpin oleh Pakatan Harapan. Ini kerana Bersatu menggalas amanah perjuangan yang mulia dan besar. Sebagai sebuah parti pribumi, Bersatu memikul amanah untuk memperjuangkan hak dan kebajikan orang Melayu, Bumi Putra, kepentingan umat Islam dan hak-hak yang sah untuk semua kaum dan penganut agama di negara kita. UMNO tidak lagi menjadi parti yang boleh diharapkan untuk menggalas amanah ini. UMNO kini menjadi parti minoriti dalam gabungan politik yang didominasi oleh Pakatan Harapan. Apalagi yang orang Melayu Bumi Putra boleh harapkan daripada UMNO. Demokrasi juga telah mati dalam UMNO. Perlembagaan parti dilanggar begitu rupa semata-mata untuk menjadi dan menjaga kepentingan seorang individu. Tujuan parti itu juga telah berubah daripada menjaga kepentingan orang Melayu dan Putra pada menjaga kepentingan individu sahaja. Individu ini juga dilindungi oleh pucuk pimpinan kerajaan Pakatan Harapan. Demi nak kepentingan untuk mempertahankan kuasa Pakatan Harapan, individu ini mesti dipastikan terus menguasai UMNO. Dan dengan penguasaan individu ini ke atas UMNO, maka Pakatan Harapan akan terus berkuasa. UMNO di bawah individu ini bukan lagi mementingkan kuasa politik Melayu, tetapi menjadi alat untuk meneruskan kelangsungan kuasa Pakatan Harapan. Bagi kita dan sebahagian besar orang Melayu, inilah pengakhiran hayat UMNO. It is the final nail on UMNO's coffin. Tapi jatuh bangun UMNO ini bukan masalah kita. Yang kita bimbang ialah masa depan orang Melayu dan umat Islam di negara kita. Semakin lama mereka dibiarkan berkuasa, semakin banyak kerosakan yang akan terus dibuat yang mungkin sukar untuk diperbaiki lagi. Dengan kuasa yang ada, mereka mungkin akan mengubah persempadanan kawasan pilihan raya untuk mengekalkan kuasa politik mereka buat selama-lamanya. UMNO pula akan mengikut segahaja kehendak mereka di dalam Pakatan Harapan demi survival kelompok kecil mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara Bersatu memutuskan keluar daripada Pakatan Harapan. Itulah juga sebabnya PAS membuat keputusan untuk keluar daripada Pakatan Rakyat.
Perjuangan mereka ini adalah berbeza dengan perjuangan kita. Tetapi malangnya UMNO, hanya kerana kepentingan seseorang individu, rela menggadaikan perjuangan partinya sendiri untuk orang Melayu. Namun saya percaya orang Melayu sedar tentang percaturan politik kotor yang sedang berlaku di depan mata mereka. Orang Melayu semakin celik politik. Mereka tidak boleh dipermainkan. Mereka tahu sang penguasa di Putrajaya hanya berminat untuk bergayut di talian hayat kuasa tanpa ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk membela nasib rakyat, saudara. Masakan tidak? Ketika harga ayam mahal, mereka dengan senang kata jangan makan daging ayam. Bila telur dah mahal, mereka kata jangan makan telur lagi. Lepas tu telur bawa daripada India. Mak Sabu punya telur. Ketika hayat tiada wang untuk pembiayaan perbelanjaan harian dan membayar hutang, mereka kata pinjam dengan bank. Inikah kerajaan yang rakyat mahukan? Inikah jenis pemimpin yang membela nasib rakyat? Jauh panggang dari api, saudara. Mereka melakukan pemangsaan politik ke atas saya untuk membunuh bersatu. Tetapi sebenarnya mereka lah yang akan terbunuh. Pilihan raya di 6 negeri nanti akan menjadi medan untuk menyaksikan penolakan besar-besaran orang Melayu terhadap Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Mereka telah mensia-siakan mandat rakyat. Mereka telah gagal membela nasib rakyat. Karena itu, saudara-saudara ahli-ahli bersatu tidak boleh lemah semangat. Kita sedang menuju ke medan perang di mana kemenangan sedang menanti kita. Kita mungkin terpaksa bergolok, bergadai untuk menghadapi pilihan gaya. Mereka pula pastinya akan menggunakan segala kuasa yang ada untuk menindas kita dengan rakus. Bersedialah. Kebebasan media juga akan disekat. Kebebasan bersuara akan dikekang. Kepimpinan, kebebasan berhimpun juga akan dihalang. Jangan terkejut jika ada pengguna TikTok juga akan ditahan. Pengulas di media sosial juga akan ditekan. Karena itulah cara mereka. Semasa tiada kuasa, mereka buat fitnah. Apabila sudah berkuasa, mereka rakus menindas. Tapi yakinlah, kemenangan pasti milik kita, insyaAllah. Patah sayap bertongkat paruh. Patah paruh bertongkat siku. Patah siku bertongkat dagu, patah dagu bertongkat kuku. Inilah azimat orang berjuang. Dengan azimat ini, kumpulan yang kecil dan tertindas pula boleh mencapai kemenangan. Asalkan mereka bersabar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Kum min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kasirah biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Yang bermaksud berapa banyak orang yang pernah terjadi. Golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa bersama-sama dengan orang yang sabar. Sampai penghujung sekarang. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian. Perjalanan kita di dalam wadah bersatu ini penuh ranjau dan duri. Banyak liku dan lurah yang sudah dan akan terus kita lalui. Kadang-kala langkah kita ini tertusuk dengan duri. Dan kadang-kala kita jatuh, kita bangun, jatuh dan kita bangun lagi. Inilah adat orang berjuang. Kita berada dalam suatu wadah perjuangan parti kita atas pilihan kita sendiri. Tidak ada paksaan untuk saudara bersama dengan kita dalam bersatu. Atas kesedaran kita untuk menyumbang kepada agama, bangsa dan tanah air yang tercinta. Ya, perjuangan itulah menuntut pengorbanan yang bukan sedikit. Bukan setakat masa, harta dan tenaga, tetapi seluruh jiwa dan raga kita. Dan apabila kita memilih untuk berada dalam landasan perjuangan ini, kita mesti bersedia untuk membayar harga yang mahal bagi sesebuah perjuangan. Saya diheret ke mahkamah bukan kerana saya mengambil wang rasuah untuk diri saya.
tetapi kerana parti menerima sumbangan dana politik. Saya tidak melakukan apa-apa kesalahan dan saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga keadilan akan berpihak pada saya dan wadah bersatu ini akan sentiasa dipelihara olehnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Presiden. Diminta Tan Sri berada di rostrum kerana kita ada acara, dan saya minta semua pimpinan utama bersama-sama dengan Tan Sri untuk memukul gong menandakan perasmian Syurah Agung kita ini. Terima kasih. Dengar sampai ke belakang ya. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana masih lagi bersama. Tolong kekalkan dalam Dewan kerana kita ada 2 agenda lagi. Agenda seterusnya saya dengan sukacita menjemput Yang Berbahagia Datuk Bendahari Agung